Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya yang bernama Na'imatul Huda binti Fuad akan membentangkan sebuah penyelidikan yang bertajuk Mamluk Keterlibatan dalam Ketenteraan hingga ke Pemerintahan, di mana di bawah kelolaan pensyarah saya yang bernama Dr. Nur Safwan bin Ceno dan saya sendiri Na'imatul Huda binti Fuad, nombor matrik 052215, daripada kos Diploma Sejarah dan Tamu Islam semester 6 daripada Fakulti Kontemporari Islam UNIZA. Kemasukan orang Mamluk adalah pada peringkat awal adalah sebagai golongan hamba, golongan terendah pada zaman pemerintahan Abbasiyah pada abad ke-9 Masihi, di mana kebanyakan dari mereka ini bukannya orang Islam dan bukannya orang Arab, dan kebanyakan dan majoriti daripada mereka adalah daripada suku Kipchak Turki. Mereka ini adalah golongan kanak-kanak hamba yang telah diserap masuk ke alam ketenteraan oleh Khalifah Abbasiyah itu sendiri, iaitu Khalifah Al-Mu'tasim, sehingga mereka mampu mempunyai hubungan yang baik dengan golongan-golongan pemerintah seperti pegawai kerajaan, dan daripada situ berlakunya tindakan ataupun pergerakan ataupun penambahbaikan daripada mereka hingga mampu membina sebuah empayar tersendiri pada peringkat awalnya pada kurun ke-12 di Mesir dan Syria. Seterusnya, pada penyataan masalah, dalam kajian ini saya menyatakan tentang penyataan masalah di sini adalah kajian ini untuk melihat apakah faktor atau faktor-faktor pengaruh dan kekuatan ketenteraan Mamluk ini benar-benar memainkan peranan dalam menumbangkan kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti kerajaan Abbasiyah, Ayyubiyah dan Mongol hingga mampu membentuk Kesultanan Mamluk itu sendiri. Sepertinya apakah bentuk-bentuk pengaruh serta kekuatan yang dimiliki itu bagaimana? Di situ telah dinyatakan sebagai pernyataan masalah dalam kajian ini. Seterusnya, objektif bagi kajian ini adalah bagi bertujuan untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor kehebatan tentera, untuk mengenal pasti faktor-faktor kehebatan tentera Mamluk dalam membina empayar mereka dalam dunia Islam ini. Yang kedua adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh Mamluk dalam era kegemilangan mereka, iaitu pada era kegemilangan pemerintahan mereka. Seterusnya, persoalan-persoalan kajian yang timbul adalah apakah faktor-faktor kehebatan tentera Mamluk ini dalam membina empayar dalam dunia Islam, dan yang kedua adalah apakah pengaruh Mamluk dalam era kegemilangan pemerintahannya. Seterusnya, antara metod yang telah dilakukan dalam kajian ini bukan kajian kualitatif yang berbentuk kajian perpustakaan yang mengaplikasikan dua metod utama, iaitu pengumpulan data dan analisis data. Pada peringkat pengumpulan data ini diperoleh daripada semua primer dan sekunder yang didapati di Pustakaan UNIZA itu sendiri, dan juga melalui laman web di samping laman sesawang bebas yang berautoriti seperti di dalam Google lah. Yang kedua adalah proses analisis data, di mana data ini akan dianalisis menggunakan dua metodologi, iaitu metod induktif, iaitu khusus dan umum. Yang kedua adalah metod deduktif, iaitu umum kepada khusus. Baiklah, seterusnya kepentingan kajian ini tersendiri. Yang pertama adalah sudah semestinya adalah untuk memenuhi syarat untuk lulus dalam subjek ini. Yang kedua adalah boleh digunakan oleh pihak berkaitan sebagai rujukan seperti golongan seperti guru, penceramah, pelajar dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk memunggah khasanah ilmu yang semakin dilupakan.
Yang keempat adalah kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengkaji dan pelajar untuk mengkaji sejarah Mamluk itu secara umum. Hasil daripada kajian ini, pengkaji iaitu saya mendapati bahawa faktor tentera Mamluk yang faktornya adalah faktor bagi tentera Mamluk itu yang terlatih menjadi faktor utama dalam kegemilangan Empayar Mamluk ini, di mana Mamluk ini telah memegang teguh asas bagi Furusya itu sendiri, iaitu Furusya yang bermaksud Cavalry pahlawan berkuda. Malah Mamluk ini juga telah menguasai 4 asas ilmu pahlawan, iaitu berkuda, memanah, menggunakan tombak dan menggunakan pedang. Bila berlakunya peredaran masa, maka Mamluk ini juga mahir menggunakan pistol dan ataupun musket sebagai termasuk dalam senjata mereka. Malah Mamluk ini juga telah diperkatakan atau telah didakwa merupakan tentera yang pertama bagi menggunakan meriam tangan ataupun midfar. Mereka ni telah menguasai dalam pelbagai jenis senjata serta mempunyai perisai yang lengkap. Malah mereka ini telah dilatih, menjadi kebiasaannya menjadi latih bagi menjadi sebuah angkatan tentera berkuda berat. Seterusnya, hasil kajian yang didapati adalah pengkaji mendapati bahawa pengaruh Mamluk yang hebat semasa pemerintahannya menjadi tonggak kejayaan demi kejayaan yang diraih ketika bertempur, iaitu ketika di medan perang. Hal ini terbukti pengaruh mereka yang kuat apabila tentera Mamluk ini berjaya menggulingkan penguasa Ayubiah itu sendiri di Mesir serta mengumumkan ataupun mentabalkan mereka sebagai sebuah penubuhan Kesultanan Mamluk itu sendiri. Dan apabila berlakunya konflik perpecahan akibat politik tersebut dalam kerajaan Mamluk ini, namun mereka berjaya mencapai kata sepakat apabila mereka bersatu dalam bekerjasama untuk memerangi tentera Mongol yang semakin mengganas ketika itu, dan mereka berjaya mengalahkan mereka serta mereka menyelamatkan Khalifah Abbasiyah yang ditawan oleh Mongol dan juga menjamin keselamatan mereka, menjamin keselamatan khalifah tersebut. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada kajian ini adalah kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengkaji dan pelajar untuk mengkaji sejarah Mamluk ini, kerana hal ini memberikan kesan yang besar kepada pengkaji dan pembaca dalam meraih pengetahuan tentang kebangkitan kerajaan Mamluk itu sendiri. Sekian daripada saya. Wallahualam. Terima kasih.